Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dan tidak memadai binatang korban melainkan unta, lembu dan kambing. Binatang korban ataupun kita nak buat korban mesti kena ada binatang. Binatang yang boleh kita buat korban 3 jenis sahaja. Unta. Semua jenis unta. Tak kira lah unta benda pun. Yang keduanya lembu. Semua jenis lembu. Tak kira lah lembu benda pun. Dan kerbau dia termasuk dalam kategori lembu. Kerbau boleh buat korban. Dan kambing. Kambing tak kira kambing kapung ke, kambing kacang ke, kambing bor ke, kambing jam 6 pagi ke. Tak kira lah jenis kambing benda pun boleh buat korban. Dan biri-biri dia masuk dalam kategori kambing. Biri-biri tak kira lah. Biri-biri Doppler ke, Mardova ke, benda Barbados Black Belly ke, benda lagi. Dia biri macam-macam. Biri long tie ke, biri kapung ke. Dia macam-macam biri, jenis biri ni. Allah Rabbi, macam-macam jenis biri. Biri satai ni ke, ikutlah benda pun biri. Hak yang anda sebut semua ada spesies dia belaka tau. Hak yang anda sebut Ustaz ni tau. Ada belaka. Dia ada biri kapung. Ada biri Doppler. Ada biri Barbados Black Belly. Ada Barbados Cross. Ada biri satai ni. Ada biri long tie. Macam-macam biri. Tak kira lah jenis benda biri pun boleh kita buat gerbang. Baik. Orang yang biasa mega binatang ambil sebut tu faham lah. Orang tak mega binatang tak tahu mana sel tahu. Jadi hak yang boleh kita buat gerbang daripada 3 binatang ni sahaja. Kita boleh tengok nombor 5, Al-Baqar juga merangkumi kerbau. Al-Ghanam pula mencakupi semua spesies kambing dan biri-biri. Jenis binatang korban. Tidak memadai binatang korban melainkan unta, lembu dan kambing. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Artinya, dan tiap-tiap umat kami jadikan sembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang al-an'am yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Binatang yang termasuk dalam kategori al-an'am ialah unta, lembu, kambing dan sebagaimana sepatutnya tak ada sebagaimana yang difahami di sisi masyarakat Arab. Jadi perkataan al-an'am ia merujuk kepada 3 jenis ni saja. Okey. Hak ni anak-anak cerita panjang sikit masalah ni. Dalam masalah binatang korban. Sepakat ulama 4 mazhab. Bahkan hampir boleh dikatakan ijma'. Hampir. Tidak sampai kepada ijma' tapi hampir ijma'. Hampir berlaku kesepakatan di kalangan ulama' bahawasanya ibadat korban hanya 3 ni sahaja. Yang pertamanya unta, yang keduanya lembu, yang ketiganya kambing. Berpandukan kepada yang pertama Al-Quran ayat tadi. Allah Ta'ala kata walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Perkataan al-an'am dalam penggunaan bahasa Arab ia merujuk kepada 3 jenis binatang tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berpandukan kepada perbuatan Rasulullah. Tidak dinakalkan daripada Rasulullah yang mana Rasulullah pernah berkorban selain daripada 3 binatang ni. Sedangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam burung pun ada, ayam pun ada, itik pun ada, angsa pun ada. Okey, selesai. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama, Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri dia kata setiap binatang hak yang boleh makan daging, kata dia, setiap binatang hak yang boleh makan daging boleh buat gerbang belaka. Orang hak kata tak boleh buat gerbang tu orang jahil. Di Imam Ibn Hazm Al-Zahiri ni kalau baca dalam kitab Al-Muhalla memang cukup tajam lidah dia, memang cukup gamah lidah dia. Imam Ibn Hazm Al-Zahiri sehingga kata ulama dia lidah Imam Ibn Hazm Al-Zahiri sama tajam dengan pedang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Lidah Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, lidah Imam Ibn Hazm Al-Zahiri dengan pedang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah tawaman. 2 beradik kembar. Cuba baca dalam kitab Muhalla. Kalau kita belek dadang dua lah ada kata ke ulama ni, kata ke ulama ni. Dia kata orang jahil. Dia kata orang jahil hak yang kata tak boleh gerbang selain daripada 3 ni. Jadi Imam Ibn Hazm Al-Zahiri setiap binatang hak yang boleh makan boleh gerbang. Jadi kita kecatak benda burung ciok boleh, burung pipik boleh, ayam boleh, angsa boleh belaka, arnak pun boleh. Atas pandangan siapa? Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Boleh belaka. Setiap binatang yang boleh makan boleh dijadikan korban.
Alasan dia Allah Taala kabarkan di dalam Quran, waf'alul khaira. Hendaklah mu melakukan kebaikan. Hendaklah mu melakukan kebaikan. Buat kebaikan. Tengok kan umum kan. Jadi setiap kebaikan yang kita buat daripada sembelihan masuklah bawah ayat tu. Oh, sedap dia. Lepas tu dia mari pula hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, dan Muslim. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man ightasala yaumal jum'ati ghusl al janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan, kata Rasulullah. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, dia mandi seperti mandi junub, kemudian dia pergi pada awal, maka seperti qarraba ni mendekatkan diri kepada Allah dengan badanatan, seekor unta. Lepas tu, waman raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Orang yang pergi pada saat yang kedua seperti dia korbankan lembu. Waman raha fi sa'ah ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Orang yang pergi pada saat yang ketiga, maka dia seperti korban seekor kibas yang bertanduk. Waman raha fi sa'ah saat ni tsalitsah kan? Ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Seperti dia korban benda seekor ayam. Tengok tu ada tu dalam hadis tu. Qarraba dajajatan. Lepas tu last sekali dia kata, Rasulullah kata lagu mana? Wa man raha fi sa'ah al-khamisah faka'annama qarraba baydatan. Dia korban sebiji telur. Orang yang pergi pada saat yang kelima. Baik. Jadi kata Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri berpandukan kepada hadis-hadis ni, dia kata mana? Dia kata boleh korban dengan setiap binatang yang boleh dimakan dagingnya. Okey, itu mengikut pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Lepas tu tengok, sandaran yang kuat lagi adalah perbuatan Bilal bin Rabah. Kata Bilal, ma ubali, aku tidak herau lah binatang benda yang aku buat korban, hatta dhahaitu bidik, sehingga aku melakukan korban dengan ayam. Dan begitu juga pernah Abdullah bin Abbas korban, dia bagi dua dirham ataupun 2 dinar, suruh beli daging. Khabar kepada orang, kalau orang tanya, ni adalah korban Abdullah bin Abbas. Okey. Jadi kesimpulan, menurut pandangan Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, setiap binatang yang boleh dimakan daging boleh dijadikan korban. Okey. Apakah hujah majoriti ulama? Yang pertama sekali, ayat yang kita baca, waf'alul khaira, hendaklah mu melakukan kebaikan, adalah ayat yang umum. Manakala ayat walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am adalah ayat khas. Dalam usul fiqh, kita kena dahulukan khas di atas am. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau sekiranya atas pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri berpandukan kepada hadis yang dijadikan hujah, maka boleh korban dengan sebiji telur. Okey, boleh faham? Ini hujah majoriti ulama. Mana boleh korban dengan sebiji telur, sebab Rasul kata lagu mana, wa man raha fi sa'ah al-khamisah faka'annama qarraba baydatan. Orang yang pergi kepada saat yang kelima, seolah-olah dia melakukan korban dengan sebiji telur. Okey, siapa yang mengatakan boleh korban dengan sebiji telur? Tak ada seorang pun. Sebab korban mesti kena menumpahkan darah. Jadi bermakna Imam Ibn Hazmin menjadikan hadis tersebut sebagai dalil adalah tidak tepat. Kerana dia akan beramal dengan sebahagian daripada hadis dan menghampakan sebahagian daripada yang lain. Maka tidak tepat lagu tu. Baik. Qarraba di dalam hadis tersebut bukanlah bermaksud dengan ibadat korban. Qarraba dengan maksud bersedekah. Maksudnya orang yang pergi pada awal, maka seolah-olah seperti pahala dia, ganjaran dia bersedekah seekor unta, bukan melakukan ibadat korban. Okey, boleh faham? Berkenaan dengan hadis yang diriwayat daripada Bilal bin Rabah, yang mana Bilal bin Rabah pernah korban dengan ayam, kata ulama, 2 kemungkinan. Dan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri tidak boleh jadikan hadis ini sebagai dalil, kerana mazhab dia, perkataan sahabat bukan dalil. Mazhab Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Tapi dalam masalah dia ambil pandangan Bilal bin Rabah. Baik. Jadi kata ulama, ini majoriti ulama lah jawab, Bilal bin Rabah, yang hadis yang diriwayat daripada Bilal bin Rabah, yang mana Bilal bin Rabah korban dengan seekor ayam, ada 2 ihtimal. Ihtimal yang pertama adalah Bilal bin Rabah dalam golongan orang yang tidak mampu melakukan ibadat korban pada tahun tersebut. Akhirnya dia sembelih ayam.
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Bilal bin Rabah, ihtimal yang kedua adalah Bilal bin Rabah sembelih ayam pada tahun tersebut adalah kerana mazhab Bilal bin Rabah bahawasanya melakukan ibadat korban bukanlah wajib, hukum dia adalah sunat, tidak menjadi masalah, ditinggalkan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi menceritakan bahawasanya Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq pernah tidak melakukan ibadat korban bimbang diiktiqah ibadat korban, hukum dia adalah fardu. Okey. Jadi ala kulli halnya, pandangan majoriti ulama adalah pandangan yang kuat, yang mana tidak boleh melakukan ibadat korban melainkan dengan 3 jenis binatang ni. Baik. Dan mana-mana pandangan yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan boleh korban dengan ayam dan seumpamanya, pandangan tersebut bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i, walaupun disebut dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh, di dalam kitab Al-Bajuri, syarah kepada hasyiah kepada Fathul Qarib. Fathul Qarib syarah kepada Matang Al-Ghayah wa Taqrib. Yang mana Imam Bajuri dalam hasyiah dia disebut telah memberi fatwa oleh sebahagian daripada guru dia bahawasanya bagi orang yang fakir boleh dia berkorban dengan ayam. Kerana bertaklid kepada pandangan Abdullah bin Abbas. Okey. Walaupun disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, tapi sebenarnya itu bukan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i sepakat tidak boleh dilakukan korban melainkan dengan binatang ternakan. Bukan setakat mazhab Imam Syafi'i, bahkan disepakati dalam 4 mazhab. Okey, itu perlu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, keutamaan yang afdalnya adalah, kita baca Muqaddimah Al-Hadramiyah dulu. Yang afdalnya adalah seekor unta, kemudian lembu, kemudian kibash, kemudian kambing, kemudian perkongsian daripada seekor unta, kemudian perkongsian daripada seekor lembu. Hak tu hak yang paling afdal. Dia susunan lebih afdal saat itu berpandukan kepada hadis hak yang kita sebut saat ni. Hak yang dijadikan oleh Imam Ibn Hazmin sebagai dalil boleh korban dengan setiap binatang hak yang dimakan dagingnya. Sebab Rasul kata orang hak yang pergi pada awal mula saat yang pertama seperti dia bersedekah, pahala dia seperti bersedekah seekor unta. Jadi orang mula-mula hak tu macam sekali. Hak yang kedua seekor lembu, yang ketiganya seekor kibash. Jadi penyusunan hak lebih afdal berpandukan kepada hadis tersebut. Yang afdalnya adalah seekor unta. Seekor unta kita seorang, hak tu hak paling afdal. Tempat kita tak ada. Kena order luar. Kena order luar. Tambang pula, parak pula. Unta luar taklah landang 6,000 sekor, 7,000 sekor. Tambang nak mari, habis lah 15, 16 kali oh. Terus sekali buat. Boleh kau orang lain makan unta. Alhamdulillah di tempat kita ada orang buat dulu. Di tempat kita ada orang buat dulu. Adalah sebahagian daripada masjid buat di tempat kita dulu. Lah ni kurang dah lah ni. Yang pertama. Yang keduanya kemudian lembu. Lembu duduk martabat yang kedua. Seekor lembu seorang. Bukan seekor bagi 7, seekor seorang. Ni yang paling afdal. Kemudian kibash. Kibash biri-biri lah. Kemudian kambing. Kambing jatuh dalam martabat yang keempat. Kemudian perkongsian daripada seekor unta, martabat yang kelima. Kemudian perkongsian daripada seekor lembu. Itu martabat yang keenam. Baik. Dia binatang korban, jantina dia tidak disyaratkan betina ataupun jantan. Sepakat ulama boleh kita korban dengan jantan, boleh kita korban dengan binatang hak betina. Boleh berlaku. Walaupun di tempat kita tak ada orang korban binatang betina melainkan kes yang terpencil sahaja. Tapi anda gebang binatang betina tahun lepas balik betina dak sekarang. Dan ngekoh pun bahan tina je. Sebab tina dia murah daripada jantan. Dia lembu ni, lembu tina lebih murah daripada lembu jantan. Dia boleh, tak ada masalah. Lembu tina boleh, lembu jantan boleh. Lembu pondang pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Lembu pondang. Lawan ni. Allah Rabbi. Jadi khunsa terus lembu. Boleh kita buat korban. Cuma, mana lebih afdal? Lembu jantan dengan lembu betina? Dalam mazhab Imam Syafi'i, lebih afdal lembu jantan berbanding dengan lembu betina tapi dengan syarat. Dengan syarat kalau sekiranya tak banyak ngawang. Tidak ngawang. Bukan kawang, ngawang. Tak banyak ukah tina. Kalau tuang dia, jantan seekor tina 30. Lambat lembu. Lembu jantan. Dah tina 30, dia seekor je jantan. Jadi kuat ngawang lah. Maka tidak afdal. Hak yang lebih afdal adalah hak yang betina. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, lebih afdal jantan berbanding dengan betina selama mana jantan tidak banyak ngawang. Dia lembu dah banyak ngawang ni, ia tak lalu mana makan. Ia lain, ia tubuh ia tak gemuk.
Hidup gemuk mana? Dia kuruh sikit. Dia dah ada cara ketina semua. Ya, apabila dia bau, dia kejar tina, tak cara kemakang dah. Dia kejar tina. Baik. Lepas boleh biang hok ni seko, abi dah bau hok lain pula, dah boleh makan pula. Jadi kuruh sikit. Sebab itulah kata lebih afdal tina kalau sekiranya jantan kuat ngawang. Kalau jantan hok dak kuat ngawang, hok tu hok lebih afdal berbanding dengan betina. Cuma betina dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan betina tu tidak bunting. Namun majoriti ulama tidak menjadikan bunting saat itu keaiban yang mencacatkan daripada melakukan korban. Maksudnya menurut pandangan majoriti ulama mazhab, jadi lembu bunting ke tak bunting ke tak ada masalah. Mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Bunting ada kata boleh, ada kata tidak boleh. Pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, bunting tidak dibolehkan. Bunting tidak boleh dibolehkan jadikan binatang tersebut sebagai binatang korban. Jadi bagi orang yang nak buat dengan lembu tina, boleh dia bertaklid kepada pandangan majoriti ulama atau ambil pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh korban dengan lembu tina. Baik. Apabila meleh pula, tubik anak pula, boleh makan dah. Anak tu ada perbincangan yang panjang pula. Kalau tubik anak, kalau anak tu hidup, semelih pula anak, baru boleh makan. Kalau tak semelih, tak boleh. Kalau sekiranya tubik anak mapuh dah, sekali dengan ibu, maka kata ulama, anak saat itu boleh makan. Kerana di sana ada hadis kata Nabi SAW, zakatul janin, zakatu ummi. Sembelihan anak adalah sembelihan ibu. Dia ada dua bacaan. Zakatul janin, zakatu ummi. Ada bacaan yang kedua, riwayat yang kedua, zakatul janin, zakata ummi. Ni orang belajar bahasa Arab sikit. Orang baca bahasa Arab sekali lagi ya. Dia ada dalam lafaz hadis ni, Rasul katakan zakatul janin, zakatu ummi. Ada zakatu al-janin, zakatu. Zakatu mubtada, zakatu khabar. Sembelihan anak dalam perut adalah sembelihan mak. Sembelihan mak, kita sembelih mak dengan anak-anak. Kena. Okey, pandangan yang kedua dia katakan ni. Ada riwayat yang kedua, bukan zakatul janin, zakatu ummi. Zakatul janin, zakata ummi. Zakata i'rab jadi benda mansubun ala naz'il khafid. Asalnya zakatul janin ka zakati ummi. Sembelihan janin adalah seperti sembelihan ibunya. Jadi mesti kena sembelih suku. Kalau tak ada sembelih suku, maka tak boleh. Mesti kena sembelih suku pula. Punca daripada baris riwayat, ada riwayat zakatul janin, zakatu ummi. Zakatul janin, zakata ummi. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Punca daripada i'rab. Mazhab Imam Syafi'i dia ambil riwayat zakatul janin, zakatu ummi. Mazhab Hanafi dia ambil riwayat zakatul janin, zakata ummi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia keutamaan haiwan korban. Yang paling afdal binatang korban adalah seperti berikut. Yang pertama unta, yang keduanya lembu, yang ketiganya biri-biri, yang keempatnya kambing. Lepas tu yang kelimanya ada dia biri-biri dan kambing, dia biri-biri dulu masyarakat kita kambing. Tapi sebenarnya daripada sudut afdal biri-biri dulu baru kambing. Baik. Tapi kalau orang nak pera biri daripada pera kambing. Sebab dia beri untung daripada pera kambing. Pera kambing 2 tahun baru cukup umur. Mazhab Imam Syafi'i dah. Nanti kita akan bincang umur kita akan bincang. Baik. Lepas tu manakala biri setahun je cukup umur. Dia biri setahun, kambing 2 tahun. Nak tunggu cukup umur tu tubuh hubang dulu tuang pera kambing. Jadi lambat nak beri cukup umur. Lepas tu kambing manja pula. Kadang-kadang dah cukup umur mapuh lah, kembung lah. Biri lah sok. Anak tahu tu anak pera belaka, bukan anak pera belaka. Anak ada dalam 120 ekor lebih kambing dengan biri ada belaka. Tu kita tahu bukan kita gagal dalam gelak bukan ambil baku ni yang pengalaman kita Baik. Keutamaan paling afdal binatang korban adalah seperti berikut: unta, lembu, biri-biri dan kambing.